Bapak Ibu, pagi ini kita akan merenungkan satu tema yaitu saling berkomitmen. 今天早上我讲到的题目就是要互相承诺。 Ayat landasan perenungan kita akan terambil dari surat Efesus pasal yang kedua ayat 11 sampai 22. 我们看这个以弗所书第2章11到22节的经文。 Kita akan membacakannya dalam bahasa Indonesia dari ayat yang ke-11 sampai ke-18, nanti ayat 19 sampai ke-22 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 从第11节念到第18节用印尼文，那继续下去19到念到完是用中文。 Efesus pasal yang kedua ayat 11 sampai ke-18. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. 这样，你们不再做外人和客旅，是与圣徒同国，是上帝家里的人了，并且被建造在使徒和先知的根基上，由基督耶稣自己为房角石，各方靠他联络的合适，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他同被建造成为上帝借着圣灵居住的所在。 Bapak Ibu saudara sekalian, di antara kita mungkin pernah mendengar atau menyaksikan sendiri kisah-kisah memilukan tentang seseorang yang pergi meninggalkan gereja oleh karena pertikaian yang terjadi di dalamnya. 亲爱的弟兄姐妹，在我们中间的一些人可能听说过，或者是见证过一个人因着教会中发生的冲突而离开教会悲惨的故事。 Ada yang meninggalkan gereja dengan kemarahan dan menyisakan pertikaian yang terus berlanjut dalam gereja itu. 有一些人很愤怒的离开了教会，但是冲突的影响仍然存在教会当中。 Ada yang meninggalkan gereja dengan luka yang begitu dalam dan membawa luka itu sampai akhir hayatnya. 有一些人带着如此深的伤口离开教会，一直带着伤口一直到生命的尽头。 Bahkan ada yang pergi meninggalkan gereja begitu saja tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. 有的人就是这样的离开教会，连一句话也没有说。 Bahkan kita mungkin tidak menyadari kepergiannya. 可能我们甚至没有注意到他的离开。 Bapak Ibu saudara sekalian, ada 1001 kisah lain yang bisa kita ceritakan dalam daftar yang panjang. 在1001个故事当中，我们可以在长长的列表当中讲述出来。 Tetapi terlepas dari apa masalahnya, siapa yang bersalah, besar atau kecil masalah yang dihadapi, janganlah kita menyerah terhadap gereja Tuhan. 不管是谁的错，我们要面对有多大或者多少的问题，那我们不要太介意放弃神的教会。 Ketika munculnya masalah di dalam sebuah gereja, mungkin disitulah momen terbaik untuk kita berdiam diri dan berefleksi kembali tentang apa artinya hidup menggereja. 当教会出现问题的时候，那是安静下来思考生活在教会意义的最佳时刻。 Setelah sebuah mega church, gereja yang besar yang bernama Gereja Efesus juga tidak imun timbulnya sebuah pertikaian di dalamnya. 一个庞大的教会，也就是说以弗所的教会，也免不了有纷争的现象。 Teks yang kita baca hari ini dilatar belakangi dengan satu situasi yang tidak baik-baik saja di antara orang Kristen Yahudi dengan orang-orang Kristen non-Yahudi. 今天我们所读的圣经
它的背景是一个奇怪的情况，也就是说，犹太的基督徒看不起非犹太的基督徒。 Saudara, orang-orang Kristen Yahudi memandang rendah orang-orang Kristen non-Yahudi dengan menyebut mereka sebagai orang-orang yang tidak bersunat. 他们犹太的基督徒，非常的看不起他们，称他们为未受割礼的人。 Saudara, istilah ini adalah istilah yang sangat kasar, istilah yang sangat menghina. 这是一个非常粗鲁和侮辱性的这个话。 Terutama kepada orang-orang Kristen non-Yahudi, istilah ini sangat merendahkan harkat dan martabat mereka. 就是这句话，就是轻看他们这些非犹太的基督教。 Dengan mengatakan mereka orang-orang tidak bersunat, itu artinya mereka tidak mendapat berkat-berkat yang dijanjikan Allah kepada Abraham di perjanjian lama dulu. 他们说，他们未受割礼的人，表明他们没有得到上帝应许给亚伯拉罕的福。 Mereka tidak menjadi bagian di dalam keluarga Allah yang sudah dijanjikan Allah kepada Abraham dulu. 他们这些人不列在当中， Mereka adalah orang asing dan Taman mereka se- tidak termasuk di dalam keluarga gereja Efesus. 他们是外人，是陌生人，他们不是属于神的家。 Saudara, bukankah ini sebuah penghinaan kepada orang-orang non-Yahudi? 这就是对他们来说是非常的侮辱他们。 Dan penghinaan ini tentu dapat menimbulkan sakit hati yang begitu dalam. 这样的侮辱肯定能引起如此深的心痛。 Dan ini menjadi alasan yang kuat bagi mereka untuk meninggalkan gereja Efesus. 所以有这样的原因，叫我们离开以弗所教会。 Setelah di tengah keruhnya situasi saat itu di gereja Efesus, 在那个时候是混浊的气氛当中， Paulus mengajak jemaat Efesus untuk merenungkan kembali siapa mereka di dalam Kristus sebagai gereja. 保罗要请以弗所的信徒回顾他们在基督里的身份。 Setelah ada dua hal yang akan kita renungkan bersama dari teks yang kita baca pagi ini untuk bagaimana kita menghidupi gereja kita, gereja lokal di tempat ini. 我们刚才所读的那段圣经当中，我们一起思考两件事。 Yang pertama kita akan renungkan bahwa oleh darah Kristus kita direngkuh oleh Allah. 第一，借着基督的宝血，我们被上帝拥抱。 Saudara, Paulus menggambarkan kehidupan orang-orang Kristen non-Yahudi dahulu itu sebelum mengenal Kristus sebagai orang-orang tanpa Kristus. 保罗描述外邦的基督徒在认识基督之前的生活是没有基督的人。 Memang benar, dahulu mereka tidak termasuk di dalam keluargaan Israel. 是的，他们过去不包括以色列的公民。 Memang benar, mereka dahulu tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan Allah. 是的，在所应许的之外，他们是局外人。 Memang benar, dahulu mereka hidup tanpa pengharapan. 是的，他们就是在世上没有指望， Memang benar, dahulu mereka hidup tanpa Allah di 没 dalam 有 dunia. 上帝的人。 Disinilah menariknya Paulus memakai past present untuk mengingatkan mereka tentang siapa mereka dahulu. 保罗用这个现在式、过去式来说明这个问题。 Tetapi sekarang, 是现在， tangan Kristus yang ajaib itu menjangkau jemaat Efesus non-Yahudi di dalam kegelapan mereka dahulu. 基督奇妙的手向在黑暗中以弗所的外邦的信徒伸出来。 Ayat 13 dikatakan, mereka yang jauh dari Kristus sekarang menjadi dekat dengan Kristus. 第13节告诉我们，他们从前远离上帝的人，如今在基督里亲近了。 Setelah ini juga berbicara kepada kita. Dulu kita jauh dari Kristus. Kita hidup di dalam kesenangan-kesenangan kita dan sekarang Kristus menjangkau kita dan kita menjadi dekat dengan Kristus. 我们过去也是一样，我们过去是远离上帝的人，不认识基督的人。那现在因着基督的爱，他要拥抱我们，叫我们更加亲近他。 Saudara, bukankah pesan yang sederhana ini justru membawa satu dampak yang besar dalam hidup kita? 但这样简单的道理，可以在我们的生活当中很大的影响。 Saudara, ada sebuah film dokumenter berjudul The Rescue. 那么有一部纪录片叫做《被拯救出来》， Film ini digarap oleh National Geographic dan sangat epik ya.
那么这部纪录片是由 National Geographic 主编的。 Film ini sebetulnya mengangkat dari kisah nyata yang mengisahkan tentang adanya 12 anak laki-laki dan seorang pelatih sepak bola dan mereka adalah satu tim sepak bola. 这部影片是根据实在的故事，有12个小孩跟一个教练的事情。 Dan mereka terjebak di Gua Tam Luang, Thailand. 他们在被困在泰国的一个洞穴里面，叫做贪乱。 Ceritanya mereka sedang menjelajahi gua itu mungkin selepas mereka habis latihan rutin dan mereka ingin jalan-jalan di sebuah gua. 那么他们这些人正在去探索这个洞穴。 Namun ketika mereka sedang menjelajahi gua itu semakin dalam, tiba-tiba mereka tidak menyadari bahwa di luar gua itu sedang hujan deras. 他们一直进到洞穴里面，他们也不自觉、不知道外面已经下大雨了。 Gua itu memang terkenal sulit untuk dijelajahi apalagi terutama saat musim hujan di bulan Juli sampai November dan air-air itu akan menggenangi di dalam gua. 那么这个洞穴实在是非常很难的探测，尤其是在雨季7月份到11月份之间。 Gua itu memiliki lorong-lorong yang banyak sekali cabangnya dan panjang daripada lorong yang besar itu sekitar kurang lebih 10 kilometer. 那么他们在这个洞里面有多的分叉，差不多从前面到后面有10个公里之长。 Singkat cerita, mereka semua terjebak jauh di dalam kedalaman gua. 那么他们全部就被困在里面。 Dan kasus ini menjadi salah satu kasus yang menggemparkan dunia internasional. 那么这个消息是震动了全世界。 Satuan tugas dari polisi sampai angkatan laut dikerahkan untuk mencari 13 anak itu. 从警察到海军的部队，他们就是要去寻找10公里的这个13个孩子。 Angkatan laut berusaha menyelam ke dalam gua, namun mereka tidak berhasil untuk mencapai. 这个海军想办法在海洞里面潜水， Karena menyelam di gua berbeda dengan menyelam di laut. 因为他们在洞穴里潜水跟在海里的潜水是不一样的。 Perairan di gua sangat gelap, jadi butuh skill khusus. 在洞里面实在是很黑暗的。 Dan akhirnya pemerintah Thailand memanggil 2 penyelam gua dari Inggris. 他们就请2位英国的潜水员。 Bahkan mereka yang lihai, punya skill khusus, mereka juga kelihatan kesulitan di dalam menjangkau orang-orang yang terjebak di dalam itu. 他们需要很特殊的技能，虽然他们是这样的厉害，可是非常困难去寻找这个13个人。 Namun mereka tidak menyerah, mereka terus mencari dan akhirnya mereka menemukan lokasi anak-anak 但是 tersebut. 他们并不放弃，他们不断的寻找，最后他们找到了他们的地点。 Tanggal 23 Juni 2018, Juli maksud saya, mereka dikabarkan menghilang. Tanggal 2 Juli 2018 keberadaan mereka ditemukan. 那2018年6月23号，他们根据的报道，他们失踪了。那7月2号，他们就找到了下落。 Jadi anak-anak itu terjebak di dalam 9 hari lamanya dan mereka memakan dan meminum air gua itu. 他们9天之久被困在这个大约6公里的洞穴深处，他们在那里就喝水。 Bapak Ibu Saudara, film ini ingin mengatakan bahwa menemukan mereka itu satu hal, tetapi mengeluarkan mereka itu adalah hal yang lain. 在这个影片当中，给我们看到，他们找到了他们这些人是另外一回事，他们要救他们出来也是另外一回事。 Karena besar gorong-gorong daripada gua itu tidak terlalu besar dan itu hanya muat sekitar 1 orang atau 2 orang. 因为在洞穴里面不会很大的一个洞，只能够容纳1个，最多2个人进去。 Bapak Ibu bisa perkirakan berapa lama waktu untuk dibutuhkan berenang ke lokasi anak-anak itu, menjemput mereka dan membawa kembali. 我们能够估计一下吗？从游到找到这个小孩子，多少长的时间呢？ Kurang lebih 2,5 jam. 大约有2个半小时。 Dan itu dibutuhkan satu persisten yang sangat besar untuk menjemput mereka pulang balik 13 anak itu. 他们就很想办法，就很辛苦的把13个孩子救出来。 Dan akhirnya anak-anak itu berhasil keluar tanggal 9 Juli 2018. 然后最后7月9号，他们成功的把他们救出来。 Setelah ini kisah nyata 2018 tentang betapa mengerikannya terjebak di dalam gua yang begitu dalam.
我们看见他们这些人就被困在洞穴里面是这么的可怕。 Dan apa rasanya jika Bapak Ibu adalah orang-orang yang terjebak di dalam kedalaman gua 6 km itu. 如果我们弟兄姐妹，你们是跟我被困在那个洞里面， Jauh dari sisi luar gua dikepung rasa khawatir yang begitu hebat, rasa takut yang begitu luar biasa. 我们感觉到非常的恐惧，非常的怕。 Kita tidak berdaya, kita hanya bisa pasrah, menunggu pertolongan. Kalau tidak ada pertolongan ya sudah, mati saja. 我们就在那里无能为力，我们需要帮助。如果没有人帮助，我们也会死在那边。 Tetapi Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika terjebak 9 hari lamanya dan dibawa keluar, menghirup oksigen yang segar dan kembali lagi kepada sanak family kita? 如果当我们想到当我们被救出来，我们就能够吸这个氧气，那我们跟家人在一起的时候， Rasa syukur yang tiada tara. 我们会非常无限的感激。 Saudara, sedikit banyak gambaran inilah, perasaan inilah yang timbul ketika seorang yang jauh sekarang menjadi dekat. 或多或少，我们产生的这个感觉就是过去是远离基督，现在是非常的亲近。 Kehidupan kita yang tadinya jauh dari Kristus dan Kristus menjemput kita supaya kita bisa dekat dengan Dia. 过去我们就很远离上帝的人，现在我们是亲近基督的人。 Hidup dalam kegelapan, kita kehilangan asa. 我们生活在黑暗当中，让我们失去盼望。 Tetapi sekarang di dalam Kristus, asa itu menjadi bagian di dalam hidup kita. 但是现在我们在基督的光里，我们的生命、今生和来生都充满了盼 Ada 望和永 ada 恒。 harapan di dalam hidup kini maupun masa depan. 那我们现在、以后、未来有盼望。 Saudara, ketika kita mengalami pergumulan relasi dengan sesama kita, dengan saudara seiman kita, 当我们现在信仰当中经历了与弟兄姐妹们的争执的时候， tidak ada berita yang paling menenangkan dan menguatkan selain dari berita bahwa Kristus dekat dengan kita. 没有消息是叫我们的心安定，而叫我们得着能力，除非我们基督，我们亲近神。 Walaupun hati kita bisa saja menjadi pahit oleh karena pergumulan relasi dengan saudara seiman kita, tetapi hati kita tidak akan menjadi pahit jika kita merenungkan kembali bahwa Kristus yang telah merengkuh kita dengan segenap hidupnya. 可能我们有这个与弟兄姐妹们争执的关系的时候，可是让因着耶稣基督拥抱我们，我们亲近上帝。 Ingat Kristus, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. 我们要记得神的爱，我们要记得神的救赎。 Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, 第二， oleh darah Kristus kita dapat menikmati keluarga Allah. 借着基督的血，叫我们可以享受神的家。 Di ayat 14, mari kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus menyebut Yesus Kristus itu sebagai damai sejahtera. 第14节这里告诉我们，保罗称耶稣基督是使我们和睦。 Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. 因他使我们和睦，将两下合而为一，撤回了中间隔断的墙，也就是怨仇。 Di sini kita belajar bahwa Kristus bukan hanya membuat kita dekat dengan dirinya saja, tetapi juga dengan sesama kita. 我们耶稣基督不仅仅使我们亲近他，也亲近其他的人。 Lalu bagaimana Yesus membuat perdamaian antara orang Yahudi dan non-Yahudi yang kelihatannya kayaknya nggak bisa akur nih dua 主 kelompok 耶 ini? 稣如何使犹太人和外邦人和平相处呢？ Paulus menjawab pertanyaan ini ketika dia mengatakan bahwa Yesus menghancurkan tembok itu dengan membatalkan hukum Taurat dan dengan segala perintah dan ketentuannya di ayat 15. 那么第15节告诉我们，耶稣通过废除律法和其他所有的诫命和规定来撤回了这个城墙。 Saudara, hukum orang Yahudi itu memisahkan orang Yahudi dengan orang non-Yahudi. 犹太法律将犹太人与非犹太人分开。 Hukum ini mendefinisikan siapa yang berada di dalam dan siapa yang berada di luar. 这条法律定了谁在里面，谁在外面呢？
Misalkan hukum sunat, hukum sabat, hukum soal makanan haram dan tidak haram. 比方说割礼的法律、安息的法律、关于受物的法律，也就是说禁止可以吃不可以吃的问题。 Dan semuanya ini memisahkan antara orang Yahudi dengan non-Yahudi dan membuat orang Yahudi itu menjadi arogan. 那么这就是变成叫这个叫这个犹太人和非犹太人分开，那么就是让犹太人很骄傲自大。 Saudara, tembok pemisah seperti inilah, perseteruan seperti inilah telah dihancurkan oleh kematian Kristus. 这个隔断的墙就是这个怨仇，就是因基督的死而被毁灭。 Kristus melenyapkan perseteruan itu di atas kayu salib. 耶稣基督把这个怨仇毁灭，就是在十字架上。 Seorang ahli Alkitab dia pernah mengatakan satu kalimat yang menurut saya ini kalimat yang sangat powerful. Dia mengatakan Jesus took the hostility of both Jews and Gentiles into himself. When he died, it died. 那么一位圣经家讲过一句话，他说：“隔断的墙是以自己的身体废掉怨仇，将耶稣的身体被挂在十字架上，撤毁了中间隔断的墙。” Jadi tembok pemisah itu, perseteruan itu diambil Yesus dan dibawa masuk ke dalam tubuhnya sendiri. 也就是说，这个隔断的墙是以他自己的身体。 Dengan tergantungnya tubuh Yesus di atas kayu salib, 那么耶稣被挂在十字架上， lenyaplah tembok pemisah di antara manusia. 那无形当中就撤毁了中间的墙。 Dengan lenyapnya tembok pemisah itu di dalam kematiannya, 因着耶稣基督的死，撤毁了隔断的墙。 Kristus mempersatukan dua kelompok yang berbeda ini menjadi satu manusia baru. 基督将两下借着自己造成一个新人。 Saudara ingatlah bahwa oleh kematian Kristus kita telah dipersatukan dengannya sekaligus dengan orang lain. 那么耶稣基督的死，叫我们两个造成一个新人。 Oleh karena itu tidak ada di antara kita saat ini yang duduk di tempat ini yang adalah orang asing. 所以在我们中间没有一个人是外人或者陌生人。 Dikatakan di ayat 19a, 第19节， demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. 这样你们不再做外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人。 Setelah jangan sampai kita membangun tembok pemisah yang sudah dirobohkan dan dilenyapkan Kristus di dalam tubuhnya yang tersalib. 我们不要因着建造自己割断的墙，因着耶稣基督以耶稣基督的死，他已经撤毁了这个隔断的墙。 Karena kematian Kristus, kita sekarang adalah satu keluarga di dalam Allah. 因着耶稣基督，叫我们可以成为一家人。 Jika Allah telah memanggil gerejanya sebagai keluarga Allah, seharusnya gereja dipenuhi dengan rasa kekeluargaan. 如果上帝呼召教会成为神的家，那教会应该是充满家庭的气氛。 Anggota keluarga harusnya saling peduli, bahkan saling menegur jika ada yang didapati salah. 所谓家人，也就是说应该互相照顾、互相责备，如果他有错的话。 Tidak seorang pun boleh dibiarkan merasa seperti orang asing di dalam gereja. 我们不要让任何一个人在教会里面是一个陌生人，是一个外人的感觉。 Pernahkah kita berpikir samping kanan kiri kita, 我们会不会想到我们左右边的弟兄姐妹呢？ siapa mereka? 他们是谁呢？ Jangan seorang pun boleh dibiarkan merasa seperti orang asing di dalam 在 gereja. 我们中间，我们不要认为我们是一个外人，是一个陌生人。 Saudara Rick Warren pernah berkata, gereja bukanlah tempat yang saya kunjungi maupun acara yang saya hadiri. Gereja adalah keluarga rohani di mana saya menjadi bagian di dalamnya. 李主任牧师他是说，教会不是我们可以聚集在一起的地方，但是教会是我们属灵的家，教会是神的家，我是其中之一。 Setelah di dalam keluarga inilah, di dalam keluarga Allah, di dalam gereja lokal GKI Karawaci ini kita ditolong untuk memiliki komitmen hidup bagi Allah. 在这个家庭当中，我们的教会求主帮助我们
为上帝而活的承诺。 Setelah kita sangat mudah terdistraksi oleh kesibukan, kesenangan, ataupun pergumulan hidup kita, sehingga kita bisa saja melupakan Allah. 我们很容易因着忙碌而分心，在生活中快乐或是挣扎，甚至我们忘记了上帝。 Tanpa kita sadari, distraksi hidup bisa melemahkan keyakinan kita akan pemeliharaan Allah. 我们对上帝的眷顾越来越弱。 Tak satu pun dari kita yang kebal terhadap distraksi atau godaan yang ada. 我们都没有办法来抵抗这个诱惑。 Tetapi dengan berkumpul sebagai anggota-anggota keluarga Allah, kita ditolong untuk berfokus, untuk mengarahkan hati kita kembali kepada Allah. 我们跟教会家庭如果聚在一起的时候，这样帮助我们集中在神的身上。 Saudara, biasanya kalau seseorang mulai meninggalkan ibadah bersama, 如果我们有一个人离开这个团契的话， orang tersebut juga akan mulai meninggalkan komitmen-komitmennya yang lain sebagai anak 那么 Tuhan. 一个人自然的能够离开他的承诺。 Saya punya teman masa kecil di Lampung, 我在南部有一个小时候有一个朋友， satu gereja dulu sekolah minggu sama-sama, komisi remaja sama-sama, komisi pemuda sama-sama. 那个从小儿童主日学、少年团契、青年团契一同在那个教会里面敬拜。 Sampai akhirnya kita terpisah jarak karena saya harus sekolah di Jakarta dan dia pergi ke Lampung Timur untuk kembali ke keluarganya. 那么他最后他离开，那么跑到盐城，又再跑到南部。 Bertahun-tahun kemudian ketika saya sudah menginjak di semester akhir di sarjana teologi saya waktu itu, 但那个时候我已经要结束我们在省学院的功课， saya mendengar kabar kalau dia sudah sedang melangsungkan pernikahan berbeda agama dengan 我听 orang-orang di 见 agama lain. 我听见他跟这个不是基督徒结婚。 Saya bertanya dengan peer group saya dulu, kenapa dia bisa sampai menikah dengan orang beragama lain? 我就问他为什么他跟不是基督徒结婚呢？ Dan jawaban pertama teman-teman saya adalah dia mulai meninggalkan gereja sejak tahun 2005 atau 2006. 他就开始，因为他就开始离开教会，所以他跟非基督徒结婚。 Bapak Ibu Saudara, dimulai dengan meninggalkan gereja gitu. 从开始离开教会的开始， Dan dia akan meninggalkan komitmen-komitmen yang lain sebagai anak Tuhan. 他就无形当中离开了他的承诺。 Yang kedua, di dalam keluarga inilah kita dilatih untuk memiliki komitmen hidup bagi sesama. 就是在这个家庭当中，我们被训练为对他人做出一生的承诺。 Keluarga Allah harusnya menjadi laboratorium untuk kita melatih kasih yang tidak mementingkan diri. 上帝的家应该要成为一种实验室，让我们实践不自私的爱。 Di dalam keluarga Allah kita dilatih untuk memiliki mata seperti matanya Kristus yang peka terhadap kebutuhan jasmani maupun rohani sesama kita. 在我们上帝的家中，我们要训练成为好像拥有耶稣基督一样的眼睛，对别人的需要，不论是物质方面的需要、灵性方面的需要，我们都要有敏感。 Seorang ahli spiritualitas Kristen, Donald Whitney, pernah mengatakan, jika kita memiliki mata seperti mata Kristus, kita akan dapat mendeteksi tangisan-tangisan dalam jiwa seseorang sebelum tangisan-tangisan itu tumpah di wajahnya. 一个人有研究关于基督教的属灵的事情，他这个 Donald Whitner 也曾经说过，如果我们拥有像耶稣基督一样的眼睛的话， Jika kita 那当一个人还没有还没有流出眼泪之前，我们就能够测验出，我们能够检出他这个灵里的哭泣，我们也能够知道他心里的空虚，但他们不知道自己内心的空虚。 Jika kita memiliki mata seperti Kristus, kita juga dapat mengenali kekosongan hati orang-orang yang bahkan mereka tidak menyadari kehampaan hidup mereka sendiri. 那我们也知道他们心里的空虚，其实他也不知道他心里正在空虚。 Setelah seorang pendeta pernah bercerita, 因为牧师曾经说过， di dalam pengalaman pelayanannya hampir 20 tahun, 20年的牧养的经验，
Dia diajarkan bahwa ada luka batin dalam setiap hati dan keluarga. 他在每一个家庭当中，每一颗心都有一个内心的伤口。 Bahkan bagi orang-orang kaya atau mereka yang terlihat hidup berkecukupan sekalipun, 即使 kata pendeta 对 tersebut. 有钱的人或者很富裕的人， Lalu dia teringat ada sepasang suami istri yang sudah 2 tahun menyimpan luka batin yang sangat besar. 后来他想起了一对夫妇，他内伤2年的时间。 Suami adalah seorang penatua dan istrinya adalah pemimpin PA bagi kaum ibu. 丈夫是教会的长老，他的太太是在妇女会带领查经办的。 Mereka termasuk keluarga yang berhasil dalam hal usaha mereka, bahkan di dalam pelayanan mereka di gereja. 他们不论在家庭里面，在生活上是很成功的。 Terlepas dari segala keberhasilan yang menyertai hidup mereka dan kepemimpinan rohani yang begitu kuat, mereka ternyata memiliki beban pergumulan yang sangat berat, yaitu anaknya. 虽然他们的属灵的领袖很强，可是原来他们背着非常沉重的负担，就是他的儿子。 Anaknya yang sebelumnya dikenal sebagai anak yang teladan, seorang pelajar yang memiliki masa depan yang cemerlang, tetapi sekarang terjebak di dalam obat-obatan 他 terlarang. 的儿子过去是一个很模范的孩子，他有未来美好的前途，可是他现在吸毒了。 Dan efek dari obat-obatan terlarang itu memberikan efek negatif yang panjang, yaitu mengubah kondisi kejiwaannya. 听说他吸毒太久了，所以他就精神就分裂症。 Dan tak seorang pun di gereja yang mengetahui kemalangan keluarga ini. 在教会里面，他们也不知道他们的不幸。 Saudara, inilah pentingnya bahwa kita butuh keluarga Allah melatih, kita dilatih memiliki mata seperti mata Kristus. 所以我们在教会里面就是这样子，要训练，让我们好像耶稣基督的眼睛一样。 Kita dilatih untuk membuat orang itu merasa hangat di sini. 我们训练，我们让别人感觉到很温暖。 Kita dilatih untuk membuat orang tidak merasa asing di dalam keluarga ini. 要训练我们在教会里面，他们不会感觉到是一个陌生人。 Saudara, betapa indahnya memiliki gereja sebagai keluarga Allah. 我们如果有这样的教会，是这么多么的美好。 Karena di dalam gereja inilah kita diajar untuk memiliki hidup yang semakin peka terhadap kehadiran Allah dan kehadiran sesama kita. 那么就在这样的情况当中，我们对神的神的同在有非常的敏感。 Mari kita memperkuat komitmen kita bagi gereja ini. 让我们在教会里面，我们要加强我们的承诺， Bagi keluarga kita di tempat ini. 在我们的教会里面。 Karena semakin kuat komitmen kita bagi keluarga Allah di tempat ini, semakin kita mendapat banyak manfaat rohani darinya. 如果我们加强我们在教会里面的承诺，我们就更拥有很多的好处。 Tentu saja ketidaksempurnaan gereja masih merupakan kenyataan yang tidak bisa dielakkan. 那么不完美的教会实在是一个很现实的问题。 Saya ingin menutup dengan satu kutipan Charles Spurgeon. 司布真牧师曾经说过这样的话。 Dia mengatakan, jika saya tidak pernah bergabung dalam sebuah gereja, sampai suatu waktu saya menemukan sebuah gereja yang saya pikir adalah gereja yang sempurna, saya seharusnya tidak pernah bergabung dalam gereja itu. Gereja tersebut tidak akan menjadi sempurna setelah saya bergabung di dalamnya. Gereja yang tidak sempurna adalah tempat yang seharusnya saya dambakan dalam hidup ini. 司布真牧师说，如果我从来没有加入教会的话，直到有一天我找到了一个我认为是完美的教会，那我不应该加入那个教会。一旦我加入那个教会，就变成不完美了。一个不完美的教会是我这一生应该去的地方。 Gereja tidak sempurna, 不完美的教会， kita juga tidak sempurna. 我们也不完美。 Tetapi Allah yang sempurna itulah yang mau memakai kita yang tidak sempurna ini. 上帝是完美的，要用我们这些不完美的人。 Biarlah gereja di tempat ini sungguh dipakai dan diberkati oleh Tuhan. 但愿神祝福我们的教会。 Amin.